Okey, Assalamualaikum dan selamat pagi semua pelajar. Okey, hari ini kita masih akan berada pada pelajaran yang sama macam minggu lepas. Kita akan sambung apa yang kita dah belajar minggu lepas, iaitu kita masih lagi pada sukatan pelajaran 9.2.3 menentukan kebarangkalian peristiwa bergabung bagi peristiwa bersandar dan peristiwa tak bersandar. Okey, hari ini kita akan bincangkan soalan daripada buku yang cikgu dah minta awak salin semalam. Okey, so bila kita bercerita pasal peristiwa bersandar dan peristiwa tak bersandar seperti yang kita dah belajar pada minggu lepas, okey, suatu peristiwa tu kita katakan sebagai peristiwa bersandar jika satu peristiwa dia mempengaruhi suatu peristiwa yang lain. Maksudnya satu peristiwa punya keputusan tu dia bergantung kepada peristiwa yang sebelumnya. Okey, contoh. So, peristiwa tak bersandar pula ialah peristiwa yang dia berlaku dan dia tidak saling mempengaruhi. Maksudnya peristiwa A dengan peristiwa B ni dia tak ada kaitan. Contoh ibarat macam awak melambung sebiji dadu dan juga membaling sekeping shilling. Jadi shilling dan dadu ni adalah dua benda yang berbeza, tak ada kaitan. So itu adalah peristiwa tidak bersandar. Okey, jadi kita lihat soalan nombor 4. Soalan ni memang kita mula daripada nombor 4 lah. Okey, so soalan nombor 4. Sebuah kotak mengandungi 3 biji guli merah, 2 biji guli biru dan sebiji guli kuning. Hamzah memilih 2 biji guli secara rawak dari kotak itu satu demi satu dengan pemulangan. Dengan menyenaraikan semua kesudahan yang mungkin, tentu sahkan rumus kebarangkalian Hamzah mendapat 2 biji guli biru. Okey, first kali kita akan imbas semula apa yang kita dah belajar minggu lepas di mana kita menentusahkan konjektor bagi hukum pendaraban. Hukum pendaraban kebarangkalian bagi peristiwa bersandar dan peristiwa tak bersandar. Okey, so kalau kita perhatikan dalam soalan ini adalah dengan pemulangan. So maksudnya bila dengan pemulangan, dia dah ambil satu guli, kemudian lepas dah ambil satu guli, dia pulangkan lagi satu guli tadi semula ke dalam kotak. Sebab apa dia pilih 2 guli. Okey, ada juga keadaan kadang-kadang setengah soalan yang kita jumpa dia tanpa pemulangan. Tanpa pemulangan tu maksudnya bila dia dah ambil keluar daripada kotak, dia tak pulangkan semula. Tapi untuk dengan pemulangan maksudnya diambil dan dipulangkan semula ke dalam kotak. Jadi bila dipulangkan semula ke dalam kotak, bila kita ambil guli untuk kali kedua, ada kemungkinan kita ambil guli yang sama dengan yang mula-mula kita ambil tadi. Okey, so kita tengok yang seterusnya. Jadi kita buat dia punya macam short form. So kita kena buat benda macam ni sebab apa? Pemeriksa baru tahu apa yang awak masukkan dengan M, apa yang awak masukkan dengan B, apa yang awak masukkan dengan K. Jika awak tak tulis macam ni nanti pemeriksa tak tahu. M tu apa? M tu makan ke? Minum ke? So kita katakan M ialah guli merah, B ialah guli biru dan K ialah guli kuning. Jadi tadi kita kata kita ada 3 merah. Jadi kita ada guli merah 1, merah 2, merah 3. 2 biji biru, biru 1, biru 2 dan sebiji kuning. Kalau kuning tu 1 tak payah tulis nombor pun boleh. So tulis K sahaja. Okey, bila kita sekarang ni bila kita nak buat konjektor, kita kena buktikan 2 kaedah tu jawapan dia sama. So apa yang kita nak buat sekarang ialah kaedah yang pertama iaitu kita nak menyenaraikan semua kesudahan yang mungkin. Bila menyenaraikan semua kesudahan yang mungkin ni maksudnya kita kena senaraikan semua apa set dia, set bagi peristiwa yang jadi ni. Okey, so yang pertama kita tahu ni semua ada 6 biji guli. Okey, 3, 2, 1. So kita tambah dapat 6. Kemudian kita cari dulu bilangan ruang sampel dia. 6 darab 6. Macam mana dapat 6? Sebab kita tahu pada peristiwa pertama kita nak ambil guli yang pertama, kita ada 6 pilihan guli. Darab dengan 6, kenapa yang kali kedua pun darab dengan 6? Kenapa dekat sini pun darab 6? Sebab apa kita tahu peristiwa kali kedua bila kita nak ambil dadu pun, nak ambil guli pun masih ada lagi 6 biji guli sebab dia pulangkan tadi kan. Jadi kita tahu 6 darab 6 kita dapat
36. Jadi ruang sampel kita semua ialah 36. Okey, kemudian ini adalah ruang sampel. Lepas kita tengok ruang sampel, kita nak tengok pula apa cerita yang kita nak buat sekarang. Okey, cerita kita ialah apabila Hamzah ni mendapat 2 biji guli warna biru. Bila dia mendapat 2 biji guli warna biru. Jadi itu cerita yang kita nak tengok. Itu peristiwa yang kita nak tengok. So bila dia mendapat 2 guli berwarna biru, okey, jadi kita tuliskan semua kemungkinan yang mungkin jadi. Cara paling senang nak menulis kemungkinan yang semua yang jadi ni adalah kita buat gambar rajah pokok. So dia kemungkinan yang pertama ialah apabila ambilan kali pertama dia dapat guli biru nombor 1. Jadi biru nombor 1 dia pulangkan balik. Jadi kali kedua dia ambil, dia mungkin lagi ambil balik biru 1 dan juga biru 2. Seterusnya boleh juga jadi, kali pertama dia ambil guli biru 2, dia pulangkan balik guli biru 2 dalam kotak. Kali kedua dia ambil, dia akan dapat sama ada guli biru 1 ataupun dia dapat guli biru 2 tu semula. Jadi, kita senaraikan semua kesudahan yang mungkin, maka kesudahan yang mungkin datang daripada mana? Datang daripada sini je lah. Contoh sini biru 1, biru 1, biru 1, biru 2 dan seterusnya. Itulah kita panggil kesudahan yang mungkin. Kita daripada gambar rajah pokok tadi kita tulis balik dalam bentuk set. Jadi kesudahan yang mungkin kita ada biru 1, biru 1, biru 1, biru 2, biru 2, biru 1 dan biru 2, biru 2. Jadi kalau kita perhatikan di sini, kesudahan kita yang mungkin di sini ialah ada berapa? Ada 4. Jadi maksudnya ada 4 kesudahan yang mungkin bagi kita punya peristiwa tadi. Maka peristiwa ataupun kebarangkalian mendapat 2 biji guli biru ialah sama dengan 4/36. 4 tadi ialah kesudahan yang mungkin lah. Yang kita nyatakan dekat sini tadi 4 dekat sini. Per 36 adalah bilangan semua ruang sampel. Okey, kemudian 4/36 kita boleh kecilkan lagi, dia akan menjadi 1/9. Okey, so kita dah guna kaedah yang pertama iaitu kaedah menyenaraikan semua kesudahan. Kita tengok pula lepas ini kaedah yang kedua iaitu kita nak buktikan pada kaedah pendaraban. Okey, kita lihat pula kaedah yang kedua. Ini adalah pada soalan yang masih lagi sama. Tapi kali ini kita nak membuktikan menggunakan kaedah hukum pendaraban. So, bila menggunakan hukum pendaraban, kita tak payah nak senaraikan semua kemungkinan tadi. So, apa yang kita perlu buat? Kita tahu tadi, ini semua guli-guli yang ada. Sama juga macam tadi, ada 6 biji guli. So, apa yang perlu kita buat? Kita nak tengok tadi peristiwa yang sama. Iaitu peristiwa mendapat 2 biji guli biru. So, kita fokus kepada biru je lah. Okey, so kebarangkalian mendapat guli biru ialah 2/6. Kenapa 2/6? Dekat sini ada 2 warna biru daripada 6 biji guli. Jadi itu sebabnya kita dapat kebarangkalian mendapat guli biru ialah 2/6. Maka kita kecilkan, kita akan dapat jawapan 1/3. So, kebarangkalian mendapat guli biru sama ada masa kita nak ambil kali pertama ataupun kali kedua adalah sama. Sebab apa? Dia pulangkan semula. Jadi, kebarangkalian kali pertama pun 2/6, nak ambil kali kedua pun 2/6 lagi. Maka, so kita terus boleh cari jawapan. Kita menggunakan kaedah hukum pendaraban. Kebarangkalian mendapat 2 biji guli biru ialah bersamaan dengan kebarangkalian guli biru darab dengan kebarangkalian guli biru. Sebab 2 kali kan kita ambil guli biru tadi. Jadi kita akan dapat 1/3 didarabkan dengan 1/3 dan jawapannya ialah 1/9. Okay, jika kita compare kan, kita bandingkan jawapan yang kita dapat guna hukum pendaraban dan kita guna kaedah menyenaraikan tadi, kita dapati sebenarnya jawapan kita adalah sama. Dekat sini pun kita dapat 1/9. Dekat sana tadi yang mula-mula kita kira pun kita dapat 1/9. Maka terbukti. Okey, kita boleh katakan bahawa konjektor kita tu adalah terbukti. Kenapa? Sebab apa? Jawapan yang kita dapat pada kedua-dua kaedah yang kita buat adalah sama. Okey, kita lihat pula pada soalan 5.
Sebiji dadu adil dilambung 2 kali. Hitung kebarangkalian bahawa mendapat. Okey, untuk soalan A, kita mendapat 2 nombor perdana pada kedua-dua lambungan dadu tadi. Dan soalan yang kedua, B, ialah 2 nombor yang merupakan faktor bagi 6. Jadi apa yang kita nak buat sekarang ni, kita nak tengok bila kita lambung dadu tu, kali pertama, kita tengok soalan A dulu. Kita lambung dadu kali pertama, kita dapat nombor perdana. Kita lambung dadu kali kedua pun kita nak dapat nombor perdana. So, apa kita punya kebarangkalian kita mendapat? Kedua-dua lambungan tu adalah nombor perdana. Jadi, apa yang kita buat sekarang ialah ini adalah kita boleh katakan bahawa peristiwa tak bersandar. Sebab apa? Lambungan kali pertama pada dadu tidak mempengaruhi lambungan kedua. Ataupun lambungan kali pertama dan lambungan kali kedua ni tak ada kaitan pun. So bila kita kata dia tak ada kaitan pun, ini adalah peristiwa tak bersandar. Sekiranya ini peristiwa tak bersandar, kita boleh terus dapatkan jawapan guna kaedah pendaraban. Tetapi sekiranya ini bukan peristiwa tak bersandar, ada sikit yang awak kena tambahan kerja yang awak kena buat. Nanti cikgu akan ajar selepas ni. Okey, bila ini peristiwa tak bersandar, senang sahaja. Apa yang perlu kita buat ialah pertama sekali, kita terus cari kebarangkalian nombor perdana. Okey, jadi kalau kita lihat pada dadu, dadu kita ada nombor 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Okey, jadi daripada senarai-senarai yang ada di sini, 1 hingga 6, kita tahu nombor perdana ialah pada nombor 2 dan nombor 3 serta nombor 5. Okey, nombor 2, nombor 3 dan nombor 5 ialah merupakan nombor-nombor perdana. Jadi kebarangkalian kita mendapat nombor perdana ialah 3/6 sebab ada 3 nombor daripada 6 nombor pada dadu. Jadi kita permudahkan 3/6, kita akan dapat jawapan 1/2. So, kita boleh cari terus kebarangkalian soalan yang pertama, iaitu adalah nak mencari 2 nombor perdana. 2 nombor perdana maksudnya kebarangkalian pertama pun nombor perdana, yang kedua pun kita ambil nombor perdana. Senang je lah. So, kita nak cari jawapan dia ialah kita darabkan sahaja kebarangkalian nombor perdana yang kita dah dapat tadi. Iaitu 1/2 darabkan dengan 1/2, maka kita akan dapat jawapan kita ialah 1/4. Okey, so itu je, mudah je. Okey, kita lihat pula pada soalan yang kedua. Kita nak mencari faktor bagi 6. Okey, so faktor bagi 6 ialah apa nombor yang boleh dibahagi dengan 6 tanpa baki. Jadi kita tahu 6 boleh bahagi dengan 1. Ni awak dah belajar masa tingkatan 1 ni. 6 boleh bahagi 1, 6 boleh bahagi dengan 2. Sama dengan 3. 6 bahagi 1, 6. 6 bagi 2, 3. Okey, tak ada lagi nombor yang boleh dibahagi dengan 6. Jadi kita tahu faktor-faktor kita bagi 6 ialah 1, 2, 3 dan 6. Daripada 6 nombor yang ada pada dadu tadi. Kita tahu dadu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 kan. Jadi nombor 1, 2, 3, 6 sahaja faktor bagi 6. Maka kita tahu kebarangkalian dia ialah 4/6. Sebab apa? Ada 4 nombor. 1, 2, 3, 6 tu 4 nombor daripada 6 nombor pada dadu. Maka kita akan dapat jawapan ialah 2/3. Okey, seterusnya kita nak cari kebarangkalian 2 nombor yang merupakan faktor bagi 6. So, 2 nombor faktor bagi 6 jadi senang sajalah. Maksudnya kita nak yang kali pertama kita ambil pun nombor faktor bagi 6. Yang kali kedua kita ambil dadu pun rupa-rupanya faktor bagi 6 juga. Jadi kita nak 2 kali episod tu. So, bila 2 kali peristiwa tu, apa yang kita buat? Kita darab sahaja kebarangkalian faktor bagi 6 tadi 2 kali. Maka kita ada 2/3 darab 2/3. Jadi kebarangkaliannya ialah 4/9. Okey, kita lihat pula pada soalan yang ke-6. Rajah di bawah menunjukkan 3 kepingkat nombor di dalam kotak J dan 4 kepingkat huruf di dalam kotak K. Jadi kita nampak pada kotak J ada nombor 6, 8 dan 9. Pada kotak K kita ada C, I, T, A. Huruf C, huruf I, huruf T dan huruf A. Okey. Sekeping kad dipilih secara rawak dari setiap kotak itu.
Maksudnya kita pilih sekeping kad daripada kotak J yang ada nombor tadi. Kita ambil sekeping kad pula pada kotak K yang ada huruf-huruf tadi. Jadi dengan menyenaraikan semua kesudahan yang mungkin. So kalau awak tengok pada soalan ni, dia kata ialah menyenaraikan semua kesudahan yang mungkin. Okey, menyenaraikan semua kesudahan yang mungkin. Hitung kebarangkalian memilih nombor ganjil dan nombor huruf konsonan. Yang kedua ialah gandaan dua dan huruf vokal. Okey, so kita lihat dahulu soalan yang pertama. Okey, bila kita nak menyenaraikan semua kesudahan yang mungkin, apa yang kita buat adalah kita kena cari dahulu bilangan ruang sampel keseluruhan. So, bilangan ruang sampel keseluruhan kita NS ialah 3/4. Mana dapat 3, mana dapat 4. 3 ialah pada kotak J sebab kita ada 3 keping kad dekat sini. 4 ialah datang daripada kotak K di mana dekat sini kita ada 4 keping kad. So itulah semua kemungkinan, semua ruang sampel yang kita ada iaitu 3/4. So kita akan dapat jawapan 12. Okey, kita tengok soalan yang pertama dahulu, soalan A. Kita nak tengok kesudahan yang mungkin bagi nombor ganjil dan huruf konsonan. So daripada soalan tu, daripada kotak J dengan kotak K tu, so kita tengok. Yang pertama dia tanya, daripada kotak J, kita nak cari nombor ganjil. So daripada 6, 8 dan 9, nombor ganjil ialah nombor 9 sahaja. Okey, manakala daripada kotak K, dia nak huruf konsonan. Huruf konsonan ialah huruf selain daripada A, E, I, O, U, huruf vokal. Jadi hurufnya ialah huruf C dan huruf T sahaja. Jadi apa kemungkinan yang kita dapat? Jadi kemungkinan yang mungkin boleh jadi ialah sama ada pertama kali kita dapat kotak J kita dapat 9, kotak K kita dapat huruf C, ataupun kotak J kita dapat 9 dan kotak K kita dapat T. Okey, sebab kita nak apa? Kita nak fokus kepada nombor ganjil dan huruf konsonan saja. So itulah peristiwa yang kita nak tengok. So yang lain tu tak payah tulis. Okey, kesudahan yang mungkin ni merujuk kepada peristiwa yang jadi saja. Tak perlu nak tulis semua ruang sampel yang mungkin jadi, ya. Jadi daripada sini kita tahu kebarangkalian nombor ganjil dan huruf konsonan ialah, okey, daripada kesudahan yang mungkin tadi kita tahu dekat sini ada berapa? Ada 2 saja kesudahan yang mungkin. Maka kita tahu jawapan kita ialah 2/12. 12 adalah bilangan ruang sampel tadi. Jadi kebarangkaliannya ialah 1/6. Okey, ini adalah soalan A. Okey, sekarang kita lihat pula pada soalan B. Okay. Soalan B ialah gandaan 2 dan huruf vokal. Sama macam tadi. Apa yang kita nak tengok? Kali ini kita nak tengok gandaan 2 dengan huruf vokal sahaja. So, jangan tengok benda lain. Okay. So, bila gandaan 2 dan huruf vokal, pertama kita tahu dalam kotak J, gandaan 2 ialah nombor 6 dan nombor 8. Ni macam orang panggil sifir 6 lah, gandaan 2 kan. Kemudian, huruf vokal kita ada ialah huruf I dengan huruf A. Jadi ini saja yang kita tengok. Jadi apa kemungkinan yang kita jadi? Kita buat dalam bentuk gambar rajah pokok. Kalau dia dah banyak benda tu, lagi senang kalau kita buat dalam bentuk gambar rajah pokok. So, mungkin boleh jadi nombor 6. Kita ambil kali pertama, kita dapat nombor 6. Kali kedua, kita akan dapat pada kotak K sama ada pada huruf I atau huruf A. Ataupun kita boleh dapat yang pertama kita dapat kad nombor 8. Yang kali kedua kita boleh dapat juga sama ada kad huruf I ataupun huruf A. So inilah semua kesudahan yang mungkin. Jadi kesudahan yang mungkin ialah macam biasa. Kita tulis satu-satu. Okay, 6, 1, 6I, 6A, 8I dan juga 8A. Jadi kita ada 6I, 6A, 8I dan juga 8A. Confuse pula cikgu. Tengok I tu macam 1 kan. Okey. So kalau awak nanti dekat dalam buku kan jangan tulis macam cikgu. Awak tulis I ni ada tanda macam ni. Nanti kalau tak kita confuse ingatkan nombor 1. Okey. So jadi kebarangkalian gandaan 2 dan huruf vokal ialah tengok dekat sini. Kat sini ada berapa kemungkinan? Ada 4 kan? Okey, tadi kita punya ruang sampel semua adalah 12.
Jadi kita adalah sama dengan 4/12 ataupun kita kecilkan boleh jadi 1/3. Mudah saja kan? Cuma jangan salah kaedah. Kalau dalam kaedah tu dah minta menyenaraikan semua kemungkinan yang mungkin, awak memang kena buat kaedah begini. Tak boleh terus buat kaedah pendaraban. Okey, kalau buat guna kaedah pendaraban, nanti kaedah dah salah. Jalan kerja awak dah salah. Pastikan baca soalan berhati-hati dengan betul. Okey, kita lihat pula pada soalan 7. Soalan 7 ialah di mana sebuah kotak mengandungi sebiji apel hijau dan 7 biji apel merah yang sama saiz. 2 biji apel dipilih secara rawak dari kotak itu satu demi satu tanpa pemulangan. Okey, soalan A, lengkapkan gambar rajah pokok di bawah untuk menunjukkan semua kesudahan yang mungkin. Okey, pertama sekali kita tahu daripada soalan kita ada sebiji apel hijau. So, ada satu sahaja warna hijau. Kemudian kita ada 7 biji apel merah. Okey, cikgu tulis macam ni supaya senang nak nampak lah. Okey, jadi kita lihat dahulu keadaan kepada soalan ini. Soalan ini ialah tanpa pemulangan. Tanpa pemulangan ni maksudnya awak dah ambil apel yang pertama daripada kotak tu, awak dah ambil, awak tak pulangkan balik. Awak ambil, awak keluarkan terus. Jadi bila keadaan tu macam ni, jadi kita katakan ini adalah peristiwa bersandar. Sebab apa? Peristiwa bersandar ialah kerana apa yang kita dah ambil apel yang kali pertama tadi tu, kita tak akan boleh ambil lagi apel yang sama. Jadi keputusan kita yang kali kedua ni tadi bergantung kepada apa apel yang tinggal sahaja selepas apel yang pertama kita ambil. Jadi ini kita kata sebagai peristiwa bersandar. Okey, untuk peristiwa tak bersandar tadi, yang soalan sebelum ni yang kita buat, kita boleh terus cari jawapan guna kaedah pendaraban. Tapi untuk peristiwa yang bersandar macam ni, kita tak boleh terus cari jawapan guna kaedah pendaraban. Apa yang perlu kita buat adalah kita kena buat gambar rajah pokok dahulu. Gambar rajah pokok dahulu. Okey, sebab apa? Kebarangkalian paling pertama dengan kebarangkalian kali kedua tu, nilai dia dah tak sama. Kalau katakan yang tak bersandar tu, kebarangkalian kali pertama dengan kebarangkalian kali kedua adalah sama, tak berbeza. Tapi bila kita punya peristiwa ni peristiwa bersandar, kebarangkalian pertama dan kedua tu adalah dah jadi tak sama. Sebab apa? Sebab bilangan yang tinggal dalam kotak tu dah berkurangan setelah diambil. Okey, so kita lengkapkan dahulu gambar rajah pokok yang diberi ni. Okey, yang pertama, sebelum tu kita dapat lihat bahawa kita ambil 2 apel kan, apel pertama, apel kedua. Masa apel pertama yang kita ambil, kalau kita ambil warna hijau, kebarangkalian dia adalah 1/8. Sebab apa? Hijau ada satu sahaja, jumlah semua apel yang dalam kotak tu ada 8. Sebab apa? Hijau 1 campur dengan 7 merah ada 8. Jadi, kebarangkalian kita ialah 1/8 kalau kita ambil apel warna hijau. Kalau kita ambil apel warna merah, kebarangkalian kita ialah 7/8. Okey, itu adalah pada kita ambil kali pertama. Tapi bila kita dah ambil kali pertama, kita dah tak pulangkan. Okey, so bila kita dah tak pulangkan, bilangan apel yang jadi dalam tu ialah hanya 7 sahaja. Sebab apa? Daripada asal ada 8, 8 ambil 1, tinggal 7 sahaja. Jadi, kalau kali pertama kita dah dapat apel warna hijau, okey, kalau katakan kali kedua, tak mungkinlah kita ambil apel warna hijau lagi. Sebab apa? Sebab apel warna hijau ada satu sahaja. So, tak mungkin kalau pertama kali kita ambil hijau, yang kali kedua pun nak ambil hijau lagi. Sebab apa? Sebab dah tak ada lagi dah warna hijau dalam kotak tu. Jadi, yang tinggal ialah apel merah sahaja. Jadi, apel merah kebarangkalian dia ialah 7/7. Kenapa? Sebab apel merah kita memang tak pernah ambil lagi. Jadi dia ada 7 biji daripada 7 biji yang asal. Okey. So, untuk yang kedua pula, katakan yang kali pertama tadi kita ambil apel warna merah. Okey, merah sebiji dah tak ada dah. Jadi, kalau kita ambil warna merah lagi, dia tinggal berapa? Mula-mula ada 7 biji, ambil sebiji, dia akan jadi 6 biji yang tinggal daripada berapa biji yang ada dalam tu? 7 biji. Jadi kebarangkalian kita ialah 6/7. Okey, untuk hijau, kita ambil mula-mula tadi merah. Okey, kita tak ambil warna hijau. Jadi bila tak ambil warna hijau ni masih kekal. Masih kekal berapa? 1/7. Okey, so kita tahu kesudahan kita semuanya ialah yang pertama sama ada kita ambil hijau
kali pertama, kali kedua merah ataupun kedua-duanya merah. Yang pertama pun merah, yang kedua pun merah ataupun kesudahan yang ketiga boleh jadi sama ada yang pertama kita ambil merah, yang kedua kita ambil hijau. Okey. So kita tengok pada soalan yang pertama, hitung kebarangkalian memilih 2 biji apel merah. 2 biji apel merah yang mana? Kita nak yang ni lah. Pertama pun merah, yang kedua pun merah. Jadi kita nak tengok apa kebarangkalian kedua-duanya merah. Senang saja cara nak dapatkan jawapan dia macam mana. Kita tengok kebarangkalian yang pertama kita ambil warna merah tadi. Dengan kebarangkalian yang kedua kita ambil warna merah tadi. Jadi kita akan dapat jawapan 7/8 darab 6/7. Okey. Jadi jawapannya ialah 3/4. Mudah je kan? Itu sebabnya kenapa kita kena buat gambar rajah pokok. Sebab bila kita dah buat gambar rajah pokok, baru senang untuk kita dapatkan jawapan. Okey, yang kedua kita nak tengok pula soalan apel kedua berwarna hijau. Dia tak tanya apel pertama, dia nak apel kedua warna hijau. Jadi daripada semua kesudahan yang kita ada dekat sini, kita dapati bahawa apel kedua yang warna hijau adalah pada yang ini, iaitu apel pertama warna merah dan apel kedua warna hijau. Jadi kita tengoklah kebarangkalian dia. Kebarangkalian dia ialah apel merah yang pertama 7/8. Apel hijau yang kedua ialah 1/7. Jadi 7/8 darab 1/7. Maka jawapan kita ialah 1/8. Okey, jadi kesimpulannya dekat sini ialah kalau kita dapat peristiwa tu adalah peristiwa bersandar, buat dulu gambar rajah pokok. Baru kita cari dia punya jawapan. Okey, boleh semua? Okey, kita tengok pula soalan yang ke-9. Amin mempunyai 10 biji guli kuning dan 15 biji guli merah yang disimpan di dalam sebuah bekas. Jadi kita ada 10 biji warna kuning. Kemudian 15 warna merah. Okey, begitu. Okey. Amin memilih 2 biji guli secara rawak dari bekas itu satu demi satu dengan pemulangan. Hitung kebarangkalian bahawa Amin mendapat 2 biji guli kuning pada soalan A dan pada soalan B 2 biji guli merah. So kita tengok soalan ni ialah di mana ada 10 kuning dan 15 merah. Jadi kita tahu keseluruhan guli yang ada ialah 25. Di dalam bekas tu ada 25 biji guli lah. Dan keadaan ini ialah dengan pemulangan. Dengan pemulangan maksudnya dia dah ambil kali pertama, dia pulangkan balik dalam kotak tu. Jadi kita boleh katakan bahawa bila kali pertama dia ambil, masih ada 25 biji. Kali kedua pun dia ambil, masih lagi tetap 25 biji. Tak berubah. Sebab apa? Sebab dia pulangkan semula tadi. Jadi, apa yang kita tahu, bila dia pulangkan semula, so ini adalah peristiwa tak bersandar. Sebab apa? Keputusan kali pertama kita ambil guli dan keputusan kali kedua yang kita ambil guli tadi adalah tidak berkaitan. Saling tak berkaitan. Okay, sebab apa? Kita boleh ambil balik guli yang pertama yang kita ambil tadi. Sebab dia dipulangkan. Jadi, kita katakan huruf K sebagai guli kuning dan huruf M sebagai guli merah. Jadi, apa yang perlu cikgu cari dulu? Kita cari dulu kebarangkalian guli kuning. Kebarangkalian guli kuning ialah 10/25. Macam mana dapat 10/25? 10 ialah bilangan guli warna kuning tadi. 25 adalah keseluruhan guli. Dan kebarangkalian ni tetap. Pada kita ambil yang kali pertama dan kali kedua dia tak berubah. Okey, sebab dia dipulangkan. Jadi, kita kecilkan, kita akan dapat jawapan ialah 2/5. Maka kita nak mencari jawapan kebarangkalian 2 biji guli kuning ni senanglah. Kita cari sahaja kebarangkalian guli kuning darab dengan kebarangkalian guli kuning. Ni sama dengan kebarangkalian guli kuning darab dengan kebarangkalian guli kuning. Sebab apa? Kita nak 2 biji guli warna kuning kan? Okey. Jadi kita akan dapat 2/5 darab 2/5. Jadi jawapannya ialah 4/25. Okey, untuk soalan yang kedua, kita nak cari kebarangkalian 2 biji guli merah. Jadi apa yang perlu kita buat? Kita cari dahulu kebarangkalian warna merah. Kebarangkalian warna merah ialah 15 biji tadi daripada 25 biji semuanya. Jadi kita akan dapat jawapan 3/5. Okay, itu adalah kebarangkalian untuk satu warna merah yang kita dapat lah. Okay. Jadi, untuk mencari kebarangkalian 2 biji guli merah ialah sama dengan 3/5 darab 3/5.
Ataupun kita kata ini adalah kebarangkalian guli merah darab dengan kebarangkalian guli merah. Okey, jadi kita ada 35 darab 35, maka jawapan kita ialah 9/25. Okey, bila peristiwa tu tak bersandar, kaedah awak lebih mudah. Kita boleh terus direct guna kaedah pendaraban. Sebab apa? Sebab kebarangkalian dia pertama ke, kedua ke, ketiga ke dan seterusnya, dia tidak akan berubah. Dia adalah tetap dan sama. Okey, kita lihat pula pada soalan ke-10. Kebarangkalian Fauzi lulus dalam ujian matematik dan ujian sejarah masing-masing ialah 0.75 dan 0.8. Maksudnya kita tahu dekat sini sekarang, matematik ialah 0.75. Kemudian yang seterusnya kita tahu sejarah ialah 0.8. Okey, kalau awak tengok dalam soalan ni, apa yang dia dah bagi pada awak ialah dia dah bagi terus nilai kebarangkalian. Kalau soalan-soalan lain tu dia bagi dalam bentuk bilangan, dia bagi dalam bentuk apa yang ada dalam kotak kan. Okey. Okey, untuk soalan ni dia dah terus bagi nilai kebarangkalian. Okey, so untuk yang pertama dia nak suruh cari kebarangkalian lulus dalam kedua-dua ujian. Yang kedua ialah kita nak cari kebarangkalian dia gagal dalam kedua-dua ujian. So kalau kita perhatikan, soalan ni pun sebenarnya adalah soalan yang melibatkan peristiwa tak bersandar. Sebab apa? Tak semestinya kalau dia lulus matematik, dia akan lulus sejarah. Begitu juga kalau tak semestinya kalau dia gagal matematik, sejarah pun dia akan gagal juga. Benda tu tak ada kaitan antara satu sama lain. So ini adalah peristiwa tak bersandar. Jadi kita lihat kepada soalan yang pertama. Okey, jadi kita anggapkan bahawa M ialah lulus matematik, M prime, M tanda tu kita panggil sebagai gagal matematik, selain daripada lulus gagal lah kan. Sebab apa keputusan peksa ni senang je, sama ada lulus atau gagal. Okey, untuk S pula kita anggap S ialah sebagai lulus sejarah, S prime selain daripada S ialah sebagai gagal sejarah. Okey, pertama sekali awak kena tengok dalam soalan ni dia hanya bagi kebarangkalian yang lulus. Jadi kita kena cari pula apa kebarangkalian yang gagal. Kita tahu daripada kebarangkalian, nilai kebarangkalian adalah keseluruhan, maksudnya nilai keseluruhan bagi sesuatu keadaan yang melibatkan kebarangkalian ialah 1. Maksudnya keputusan gagal dan keputusan lulus tu, kebarangkalian dia mesti jadi 1. Jadi oleh yang demikian, kita tahu kebarangkalian lulus mat, PM, cikgu tulis M tadi kita lulus matematik ialah 0.75 diberi dalam soalan. Nak cari kebarangkalian M prime yang gagal ialah 1 tolak 0.75. Macam cikgu bagi tahu tadilah. Kebarangkalian kedua-dua dia gagal dan lulus mesti 1. Apa-apa kebarangkalian pun semua benda, kalau dia saling melengkapi tu nilai dia mesti 1. Jadi 1 tolak 0.75 kita akan dapat kebarangkalian dia gagal matematik ialah 0.25. Untuk sejarah pula, kebarangkalian dia lulus sejarah ialah 0.8, maka kebarangkalian dia gagal sejarah ialah daripada nombor 1 tolak 0.8, jadi kita ada 0.2. Okey, kalau kita dah dapat kebarangkalian keempat-empat keadaan ni, senanglah untuk kita dapatkan jawapan. Okey, yang pertama, dia lulus dalam kedua-dua ujian. Bila dia lulus dalam kedua-dua ujian, maksudnya matematik pun dia lulus, sejarah pun dia lulus. So, kita ambil kebarangkalian lulus matematik dan kebarangkalian lulus sejarah. Jadi, kita akan ada 0.75 darab dengan 0.8. Inilah kebarangkalian lulus matematik 0.75, kebarangkalian lulus sejarah 0.8. Maka kita akan ada jawapannya ialah 0.6. Okay, itu untuk soalan yang pertama. Untuk soalan B yang kedua, dia gagal dalam kedua-dua ujian. Maksudnya, dalam matematik pun dia gagal. Okay, so kebarangkalian gagal matematik 0.25. Dalam sejarah pun dia gagal. So, kebarangkalian sejarah gagal ialah 0.2. Jadi, kita ambil PM prime darab dengan PS prime. Jadi, 0.25 darab 0.2. Maka jawapan kita ialah 0.05. Senang sahaja kan? So, cikgu yakin semua boleh buat. Jadi, untuk soalan 11 dan 12, cikgu nak awak cuba selesaikan soalan 11 dan 12 sendiri. Cuba selesaikan sendiri. Esok kita cuti, hari kemerdekaan. Kita akan bincang soalan 11 dan 12 adalah pada minggu hadapan, hari Isnin. Okey, cuba buat sendiri. Okey, cikgu rasa awak dah boleh buatlah semua soalan ni.
Okey, so sekiranya awak dah tengok video cikgu ni, isikan kehadiran. Ini adalah dianggap awak semua hadir satu kelas Google Meet. Okey, itu sahaja. Terima kasih kerana telah menonton video cikgu. Cikgu ucapkan awak semua semoga berjaya. Okey, bye-bye. Assalamualaikum.